Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita kembali semula untuk meneruskan surah Fatir dalam My Quran Time baca faham amal selepas kita sudah pun mengulang kaji beberapa halaman pada hari semalam, dan moga-moga tuan-tuan mendapat manfaat melihat kepada surah Saba, melihat kepada surah Fatir, apakah yang ada dalam kedua surah ini, dan kita ingin sambung pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadil Ustaz Fazrul sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria kita hari ini Ustaz ya, menyambung kisah ataupun tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ya, surah yang ke-35. Seperti mana yang kita sudah pun lihat bahawa surah Fatir ini adalah surah terakhir dalam al-Quran yang bermula dengan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita selalu menyatakan dalam surah al-Fatihah kita alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya, kerana Allah bukan sekadar ciptakan alam ini seperti dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, tetapi kerana Allah juga menurunkan kitab. Allah berikan panduan kepada kita, dan dalam surah Sabah bercerita tentang kita bukan sekadar di sini tapi ada akhirat. Dan di dalam surah ini, surah Fatir ini, Allah menyatakan alhamdulillahil fatiris samawati wal ard. Allah lah yang mencantikkan langit bumi ini, ada malaikat, dan ianya sebenarnya nak menceritakan bahawa kalau kita rasa down, rasa macam saya ni tak ada apa-apa, kita sebenarnya ada macam-macam. Kita ada macam-macam. Syaratnya apa? Kita kena melihat bukan dengan apa yang nampak di depan mata, tetapi dengan ilmu sesuatu yang tak nampak tetapi ianya wujud dalam kehidupan kita seharian. Itu sebabnya kadang-kadang orang kalau pergi melabur Ustaz ya, kalau katakan saya bagi RM1 akan pulang RM2, ramai orang akan melabur begitu kan, pasal untungnya 100%. Allah. Tetapi sebenarnya tawaran daripada Allah sampai 700 kali ganda. Sebenarnya ada orang yang ya ke? Kan, ya ke? Tetapi kalau katakan dia nampak ilmu, ada ilmu tersebut, yang 2 kali ganda pun akan direbut, pasal orang tahu ada offer tawaran dekat supermarket contohnya, dia akan bekerja-kejar, dan itulah yang kita harapkan kita dapat apabila kita mendalami surah Fatir, surah yang ke-35 pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan dalam ilmu yang kita belajar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 436. Yang pertama, pada ayat yang ke-12 hingga 14 kita melihat kepada beberapa bukti petunjuk keesaan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan perhatikan pada ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Diikuti pada ayat yang ke-15, alasan beribadah, prinsip tanggungjawab peribadi, dan hanya orang beriman sahaja yang mahu mengambil manfaat daripada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingin sama-sama lihat bagaimana kita nak memastikan jiwa kita bukanlah jiwa yang degil untuk mendapat peringatan. Kadang-kadang dah dapat tetapi kadang-kadang dia cuba corner Ustaz kan. Jadi itulah yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Kita mulakan bacaan daripada ayat 12 hingga 14 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran? Kita nak mulakan bacaan kita dari ayat yang ke-12 sehingga 14 terlebih dahulu, dan kita nak cuba dengan bacaan murattal sabar insya-Allah. Boleh? Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Jangan lupa sabarkan pengajian kita pada hari ini. Moga-moga kawan-kawan kita bangkit ada yang terlupa. Lah ada Quran time. Jadi itu moga-moga kita sama-sama dapat manfaat daripada pengajian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita dalam bacaan daripada ayat 12 hingga 14. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan kita pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung ya. Kalau kita melihat pada minggu lepas pada hari Jumaat, bagaimana Allah menyatakan di hujung ayat 11 itu innadzalika 'alallahi yasir. Itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta kita sebagai manusia daripada tanah, kemudian ditukar menjadi air mani ataupun nutfah, kemudian dijadikan pasangan ya, kemudian ibu menghamilkan, kemudian melahirkan, kemudian kita hidup sampailah ada yang umur panjang umur pendek Ustaz ya. Itu yang kita tengok minggu lepas. Umur panjang umur pendek ini sebenarnya kalau kita dipinjamkan umur panjang, maksudnya itu peluang menambah amal dan menambah istighfar. Kalau umur pendek apa maksudnya Ustaz? Kalau umur pendek, cepat-cepatlah istighfar dan cepat-cepatlah gunakan peluang yang ada. Mana yang kita tahu? Tak tahu. Yang tahu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tertulis di satu tempat namanya kitab, di Lauh Mahfuz.
kita tidak tahu, tetapi salah satu amalan yang kita bincang minggu lepas, amalan untuk memanjangkan umur Ustaz ya, memanjangkan umur ialah merapatkan silaturahim. Dan silaturahim bukan maksudnya kita pergi berbasikal dengan jiran ke ya, itu jiranlah ya, tapi silaturahim ini adalah hubungan dengan adik-beradik, dengan ibu ayah, dengan sanak saudara ya, belah suami, belah isteri, itu kita perkasakan, dia akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur ya. Satu, meluaskan rezeki ini, ada orang kata kalau buat bisnes ataupun gaji nak bertambah ni kena buat bisnes banyak-banyak. Okey, tetapi bila merapatkan silaturahim itu dia ada masa ni Ustaz ya, Allah bagi je rezeki yang tidak disangka. Pasal kita menjaga ahli keluarga kita dalam kehidupan seharian. Jadi amat berbaloi kita menjaga silaturahim, selain daripada panjang umur itu, sama ada umur kita itu sampai 100 tahun, 120 tahun, ataupun kita mungkin sampai 60 tahun Ustaz ya. Tetapi nama kita itu, pahala kita itu berpanjangan sampai berpuluh-puluh tahun. Kerana apa? Kerana kita merapatkan silaturahim. Baik. Jadi pada hari ini kita nak melihat kepada ayat 12 ya, Allah menegaskan wama yastawil bahran, iaitu tidak sama dua lautan ya, ataupun dua sumber air. Satu adalah azbun furatun sa'irun syarabuh, iaitu sungai ya, iaitu dia mempunyai air tawar dan segar dan mudah untuk diminum. Ini kalau kita tengok sungai dengan laut Ustaz kan, dia sebelah-sebelah dia. Tetapi dia boleh pula yang ini air tawar, ada ikan air tawar. Ikan air tawar apa contohnya Ustaz? Kalau Ustaz pernah dengar. Mungkin ikan talapia. Talapia, ikan puyu, kalau ada ikan sepat. Ini kalau Ustaz Mustafa ni suka menjala tu, memang ikan air tawar ya, memancing ataupun menjala. Dan Allah nyatakan di sini airnya itu tawar dan juga segar. Tawar dan juga segar. Azbun, tawar dan juga segar. Itu penting kerana apa? Kerana satu lagi, iaitu laut itu istilahnya wahadha milhun ujaj, iaitu masin dan pahit. Kalau kita pernah pergi laut, kalau Ustaz pergi pulau perhentian ke, terjun dalam laut tu Ustaz ni kan, terminum air laut tersebut, dia memang payau kan, masin, pahit, dan itu tidak menyebabkan segar. Tidak menyebabkan segar ya. Jadi dua perkara ini adalah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, pasal dia tidak bercampur antara air air tawar dengan air masin. Dan lebih daripada itu, Allah nak menyatakan kalau tak sama dua sungai dan laut ini, walaupun bersebelah-sebelah, kalau kita patah balik ke sebelum ini, maksudnya kita ini di alam rahim dengan di alam dunia tak sama. Ya, antara lelaki dengan perempuan tak sama. Ya, kalau kita tengok kepada malam dan siang tak sama. Jadi alam dunia dengan alam akhirat tak sama. Itu cara berfikir yang dibawakan. Kita akan menuju ke arah situ agar orang taklah merasakan bahawa kita ni hidup macam di dunia ni macam air tawar saja. Kan, sebenarnya dia tengok mengapa menariknya dunia ini, kerana ada air tawar, air masin, ada apa daripada air tawar, wa min kullin takuluna lahman tariya, iaitu dapat daging yang segar, daging ikan lah ya, daripada air yang tawar tersebut dan juga air masin. Tapi ikannya berbeza-beza. Kalau ikan siakap di mana Ustaz? Itu cabar tu kan. Okey, daripada air masin. Air masin. Kan. Jadi ikan yang besar-besar, tapi ada juga ikan besar dekat air tawar. Itu adalah lahman tariya ya, daging ikan yang segar. Dan watakhrijuna hilyatan talbasunaha, dan daripada milhun ujaj itu keluar mutiara kan. Kalau Hamka memberi komentar, Kuwait itu banyak petroleum kan, tapi sebelum ini dia menghasilkan mutiara. Maksudnya ialah mutiara ini terpendam di dasar lautan, dan itulah yang boleh diambil oleh sumber ekonomi dalam sesebuah negara. Dekat Malaysia pun, dekat Sabah kan, banyak mengambil sumber ini. Allah suruh kita perhati perkara ini. Wa taral fulk ya, di laut pula macam mana? Kamu melihat kapal-kapal fihi mawakhir, iaitu dia membelah lautan. Dia kalau macam kain tu kita belah tu ya, jadi cepat sahaja. Jadi kalau kapal itu je membelah, dia akan menghasilkan macam air yang terbelah kan, macam kain lah kalau kita terbelahkan itu. Ini nama istilahnya mawakhir, untuk kita perhatikan betul-betul. Kalau siapa yang suka ambil gambar, dia akan ambil momen kapal membelah lautan. Kalau naik kapal pelayaran Islamik tu Ustaz kan, kita tengok kat belakang tu, wah kan, itu adalah satu perkara yang amat indah, dan Allah suruh kita tengok dengan mata kasar dan
kembalikan kepada kesimpulan yang Allah nak bawakan kepada kita di hujung nanti. Litabtaru min fadlih, Allah bagi boleh kapal ini menjelajah ataupun menerjah itu untuk kamu mencari kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berekonomi, boleh jalan, boleh kita memancing tengah laut, ya. Semua perkara-perkara itu adalah semua fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya yang kita dah bincang dalam surah Ar-Rum Ustaz, ya, tentang food ini ialah kalau kita beli barang daripada Shopee, beli barang kita kadang-kadang mungkin meja ini pun tantas cermin ini datang daripada China, kerana mengambil manfaat daripada food daripada kapal. Dulu saya terfikir kapal ni macam lambat lah. Lambat kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kapal ni yang itu laju Ustaz. Masya-Allah. Laju besar, bukan sekadar boleh bawa pen. Dia bawa kereta, bawa kapal atas kapal pun boleh sekarang ini, kan. Dan kosnya adalah lebih rendah berbanding dengan kita menggunakan pos di atas awan di sana. Kan. Jadi itu sebabnya mengapa ekonomi ini akan makin lama makin rendah kosnya, kerana ada kapal. Subhanallah. La'allakum tashkurun. Sebenarnya semua yang Allah cakap ini suruh kita cari kurniaan ini agar kamu semua, kita semua bersyukur. Dapat beli barang sekarang ni, pen ini kadang-kadang mungkin nilai dia 2-3 sen je, kan, dan dapat dijual dengan harga murah. Allah mudahkan perkara ini agar bersyukur, pasal ada orang yang tidak bersyukur. Lawan pada syukur ini adalah kufur. Dia rasa macam ini dah kebetulan dapat lah, kan. Tetapi sebenarnya ini adalah syukur satu, dan kesan daripada syukur apa tuan-tuan, kita akan menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga akan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat pasal kita nak bersyukur, kan. Dan ini adalah ayat 12 untuk kita bersama kita perhatikan. Ayat yang ke-13 Allah sambung lagi. Kalau tadi tentang di daratan, kali ini pergi ke awan. Jomlah kita baca sekali lagi Ustaz. Ayat 13 ini sama-sama. Kalau tuan-tuan yang dah lama tak naik kapal terbang tu, lepas ni naik kapal terbang, perhatikan ayat 13. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul Ustaz Faz. Saya setuju sangat yang Ustaz Faz kongsikan, dan ayat-ayat hari ini subhanallah sangat-sangat cantik, menarik. Kadang-kadang kita naik bot ke ferry ke apa, sekadar naik macam tu je lah. Maknanya kan gembira, tapi Allah sebut wala'allakum tashkurun, untuk kita bersyukur. Bayangkan di tengah-tengah lautan itu ketika membelah tu kan. Hari itu saya terbayang juga macam manalah kalau kapal ni patah kan. Patah tu bila menghempap ombak tu kan. Betapa pergantungan kita dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat yang ke-13, mensyukuri nikmat suara yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jom baca sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sadaqallahul azim. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar mengikut waktu yang ditentukan. Yang demikian adalah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun senipis kulit bukan kulit bawang, kulit ataupun yang berada pada kurma tu Ustaz, ya. Dia ada bijinya tu, kan ada selaput yang sikit tu kan. Itu namanya qitmir. Qitmir, ya, bukan kitmir. Kalau ta tu itu nama anjing dalam surah Al-Kahfi, ya. Okey, baik. Jadi di sini kita pergi ke langit pula. Allah suruh kita perhatikan pada langit, iaitu yang pertama malam yang dimasukkan ke dalam siang. Yulij itu maksudnya dimasukkan secara
soft ataupun lancar, ya. Dia tidak macam tiba-tiba dia malam, tiba-tiba dia siang sebab macam kita. kita. Ramai yang nak tengok apa? Sunset. Sunset kan dia. matahari naik, matahari terbenam, itu momen-momen yang amat indah. Kalau atas kapal terbang Ustaz, dia punya awan meganya itu kita tengok, perhatikan kan. Itu adalah sesuatu yang meruntun kepada hati manusia yang ada fitrah, ya. Jadi ambil peluang itu kalau naik kapal terbang, kan, untuk memerhati kepada perkara ini, ataupun duduk di tepi laut ataupun di tepi sawah Ustaz, ya. Perhatikan malam menuju siang ataupun siang dimasukkan ke dalam malam. Allah nyatakan perkara ini yang pertama. Yang keduanya wasakhara syamsa wal qamar. Allah jinakkan, Allah tundukkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Pasal ada orang yang kata bahawa matahari hebat sangat. Jadi ada orang menyembah matahari Ustaz. Orang-orang di Mesir pada kerajaan Firaun itu dia menyembah Amun-Re, dikata, ya, tuhan matahari, pasal dia tengok matahari ni hebat sangat. Tapi Allah kata wasakhara, ya, kami ataupun dia menundukkan. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullun yajri li ajali musamma. Semuanya itu beredar pada orbit sampai satu masa. Allah nak cerita li ajali musamma ini, semua ini ada ajal Ustaz. Ya. Ada ajal. Matahari, bulan, siang, malam sampai satu masa, that's it, habis dan bermulalah hari kiamat. Allah. So kita fikir. Jadi kalau naik kapal terbang tu, tengok nampak matahari, bulan cantik ini, ia tidak cantik sampai habis. Dia akan sirna, dia akan hancur, dan pada waktu itu bersedialah, bukan matahari nak pergi akhirat, kita ni yang dapat manfaat ini untuk bertanya, saya ni tengok matahari memberi manfaat, saya ni memberi manfaat tak pada dunia? Itu adalah cara kita berdialog, borak-borak dengan anak ataupun seorang-seorang duduk atas kapal terbang tersebut. Jangan sampai kita dapat manfaat matahari tapi kita sendiri macam orang yang tidak ada hanya menari sahaja di atas muka bumi ini. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah makhara, ya, makhara, ya, itu bermaksud membelah ataupun meluncur. Ini yang kita lihat tadi, mawakhir, dalam ayat yang ke-12, bagaimana kapal di atas lautan membelah lautan tersebut, ya, dua kali disebut dalam al-Quran. Untuk kita perhatikan, ketika kapal tersebut membelah lautan, kapal itu tidak terbelah Ustaz, ya. Kalau kapal terbelah, ya, akhirnya tak ada orang nak naik kapal dan tak ada orang yang akan menghantar barang daripada China ke Malaysia ke UK. Pasal apa? Membelah lautan, kapal terbelah sekali. Tapi bersyukur kita, rupa-rupanya Allah jaga, Allah izinkan atas laut yang luas itu membelah lautan dan akhirnya kita sampai ke destinasi kita. Itu adalah anugerah daripada Allah untuk disyukuri, bukan untuk kita kufurkan segala nikmat tersebut. Kita berhenti sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Pandanglah, lihatlah, sebutlah zikrullah, kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, saujana alam indah, semua ciptaan Allah untuk kita hambanya. Marilah kita fikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Matahari yang kita lihat, bulan yang kita lihat, awan yang kita lihat, yang mana kita sangat-sangat mengagumi kecantikannya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
memujuk hati kita untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada kita. Lantas lidah kita, mulut kita, hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Safas ya, itu sebabnya Ustaz ditundukkan matahari dengan sinaran. Masya-Allah. Ya, meluncur kapal di tengah selat. Ya. Beli barang Shopee, ingatlah Tuhan, ya. Terus tunduk, terus dirikan solat. Itu yang kita nak belajar, nak baca ayat sebentar lagi, tapi kita belajar tajwid dulu. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Nanti lepas habis nanti saya balas pantun, insya-Allah. Kita ingin singgah sekejap ruangan tajwid kita. Kita nak lihat apakah paparan yang telah disediakan. Kita nak ulang kaji tajwid kita insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita nak contoh surah dalam surah Fatir ayat 436 kita nak ulang kaji apa? Iaitu menyempurnakan huruf kaf ketika waqaf pada kalimah al-mulk. Ayat dia kita baca sama-sama ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itu kita punya kalimah fokus kita, iaitu pada kalimah al-mulk. Sekali lagi, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Kan suara tertahan kan, tapi nafas ada kan, lahul mulk kan. Jadi jangan kita baca tu lahul mulk tu hilang terus bunyi kaf, lahul mulk, salah, tak tepat dengan sifat dia kan. Ataupun kita kuat sangat dia jadi lahul mulk, jadi qalqalah pula, sedangkan huruf kaf tidak termasuk dalam huruf qalqalah kan, sikit saja. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Jadi selamat mencuba waqaf pada kalimah ataupun pada huruf kaf. Mudah-mudahan selamat berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk sama-sama membaca dengan benar Ustaz ya. Sebentar tadi perkataan al-mulk, iaitu semua itu adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, bulan, semuanya adalah kerajaan Allah, kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat hebat untuk sama-sama kita beri perhatian Ustaz ya. Kita beri perhatian, dan sudah tentu al-mulk ini ada kaitan dengan Malik Yaumiddin yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iaitu Allah lah yang berkuasa pada hari agama nanti, hari pembalasan nanti. Allah akan tanya balik, matahari dah bagi, bulan dah bagi, malam dah bagi, siang dah bagi dah bahran, iaitu sungai, laut, apa yang disyukuri ataupun apakah kamu, kita sebut tuan-tuan, manfaatkan daripada semua perkara itu. Pasal ada orang yang bila tengok hebat ini tapi masih lagi dia minta pada benda yang tak hebat. Itu yang Allah cakap pada ayat yang ke-14 ini, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Yang kamu minta daripada mereka itu, daripada berhala, daripada manusia ya, kepada orang yang berpangkat, sebenarnya mereka itu, kalau berhala itu tidak mendengar pun doa kamu, permintaan kamu. Dan kalau dia dengar pun dia tak boleh mengkabulkan apa yang kita minta. Dan ini adalah pentauhidan Ustaz ya, membersihkan akidah kita dalam hidup ini. Kadang-kadang kita mungkin bingung nak mencari solusi sesuatu masalah. Kadang-kadang kita ada masanya kita cari manusia dahulu. Ada yang lain dia pergi cari tangkal dahulu. Kan, pasal dia rasa macam tak boleh nak selesaikan ni, jumpa kan Tok Bomoh. Tapi Tok Bomoh tu pakai ayat Quran pula tu. Jadi nampak Islamik sikit. Berjaga-jaga tuan-tuan ya, letak rantai dekat dia punya leher ke, ataupun pakai serban ke. Yang penting kita kena tengok adakah ianya membawa kita terus kepada Allah, ataupun sebenarnya berpandukan ataupun berlindung di sebalik makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah menyatakan wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada ayat 14 itu, yakfuruna bisyirkikum, iaitu semua yang disyirikkan itu, berhala ke, manusia ke, apa sahaja, tangkal apa sebagainya, itu semuanya tidak akan bertanggungjawab kepada orang yang menyembahnya ya. Jadi pada waktu itulah wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidak ada yang akan memberitahu kepadamu seperti yang maha mengetahui. Pasal ada orang yang dikata kalau hilang barang jumpa Tok Bomoh kan, kalau nak menang jumpa Tok Bomoh, kalau nak bahagia Tok Bomoh. Macamlah Tok Bomoh tu tahu semua perkara secara detail, macam mana nak membahagiakan hati-hati manusia. Sebenarnya yang khabir, yang tahu secara detail ya,
kat mana hilang. Ya memanglah ada apa nujum 4 belalang Ustaz kan, tapi itu cerita dongeng kan, bukan yang sebenarnya. Pelajaran daripada situ apa? Sebenarnya jangan bergantung kepada manusia yang bomoh-bomoh ni penipu je sebenarnya. Jadi kita bergantunglah kepada Allah yang khabir, dan inilah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kita sebagai manusia, realitinya apa? Ayat 15 hingga 18. Kita teruskan bacaan bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah banyak kita belajar 3 ayat atas yang kita baca 12, 13, 14. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dan kita nak menyambung ayat 15 sehingga ayat yang ke-18 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. Ayat 15, subhanallah, sangat-sangat hebat maksud dia. Kita baca dulu, sekejap lagi kita dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 15 hingga 18 sebentar tadi Ustaz ya. Seruan daripada Allah Subhanahu taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu ini adalah orang yang fakir Ustaz ya. Kita ni fakir sebenarnya. Tadi cerita pada ayat yang ke-14 tadi tu, berhala-berhala semua tu tak boleh dengar, ataupun kalau dia dengar tak boleh buat apa-apa. Tak boleh menjawab, mengkabulkan segala permintaan orang yang menyembah kepada berhala, sama ada berhala batu tersebut ataupun manusia pun Ustaz. Ya, kalau kita mendewa-dewakan seseorang, orang manusia itu lebih ataupun sama dengan Allah Subhanahu taala, sebenarnya manusia ini pun dia mungkin boleh dengar, tapi dia bukan boleh bagi duit setiap masa pun kan. Saya nak 10,000 sekarang juga kan, lambat sikit kalau lambatlah kan. Tapi kalau katakan dia boleh bagi pun ya, sebenarnya
sekali dua kali kemudian habis. Betul. Ya, dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Jadi nak ceritanya ialah jangan sampai kita menghormati seseorang itu lebih daripada mentauhidkan, menyembah kepada Allah Subhanahu taala. Itu yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-14. Jadi pada ayat 15, kalau dah manusia ataupun makhluk ataupun berhala itu adalah lemah, ya, tidak boleh buat apa-apa, wahai manusia, antumul fuqara, kamu juga fakir, kamu juga adalah bankrupt. Ya, kalau orang ada hutang atau bankrupt Ustaz kan, orang fakir ini adalah orang yang bankrupt. Dia kena masuk AKPK, ya. Dia punya sitos dia tu, dia punya skor dia memang teruk betul, tak boleh lagi dah nak buat pinjaman, dia tak boleh pergi itu ini dan sebagainya. Itu orang yang bankrupt. Dan orang yang bankrupt ini dia penuh dengan rasa stres sebenarnya, kecuali dia dapat bantuan. Jadi Allah kata jangan minta daripada berhala-berhala yang ada ataupun rasakan harapan pada manusia, tetapi pergilah pada Allah. Ilallah. Pergilah kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu adalah al-ghani, iaitu maha kaya, tak perlukan siapa-siapa pun, dan Allah itu adalah al-hamid, yang maha terpuji. Jadi kalau katakan kita ini Ustaz ya, kita ni fakir, kita ni bankrupt kan, tak cukup macam-macam perkara dalam hidup kita ini, baik kita minta kepada yang maha kaya, yang maha terpuji. Betul. Kan, yang maha kaya, maha terpuji ini kalau kita pergi kepada al-ghani al-hamid, maka insya-Allah kita pun akan jadi kaya dan akan jadi terpuji. Tetapi kalau kita minta kepada manusia yang lemah, apa jadi? Kita minta kan, akhirnya kita pun rasa macam hina sangat ke aku ni, kan? Jadi jangan minta kepada manusia. Kita minta kepada Allah, kemudian nanti Allah susunkan siapa orang yang akan membantu kita apa sebagainya, kita serahkan pada Allah. Itu lebih lapang sebenarnya. Betul. Ya, hati kita jadi kaya, tidak mengemis untuk mencari perhatian ataupun sumbangan ataupun income daripada manusia tanpa bergantung dahulu kepada Allah. Jadi pada ayat 16, in yasha yuhibkum wa yati bi khalqin jadid, ya, jika dia menghendaki, Allah boleh melenyapkan kamu. Ini sebagai satu amaran Ustaz ya. Kalau katakan kamu ni jenis yang masih lagi bergantung kepada berhala ataupun makhluk lain, bukan bertauhid kepada Allah, sebenarnya kalau Allah nak lenyapkan, nak hapuskan kita Ustaz ya, Allah boleh buat je. Allah jadikan orang baru ataupun makhluk baru yang menggantikan di atas muka bumi ini. Sebenarnya kita ni taklah berharga apa pun di sisi Allah Subhanahu taala. Terutama bila Allah cakap kepada orang musyrik yang tidak beriman pada Allah, kalau kamu rasa pangkat kamu besar, kamu ni menteri ke, kamu ni adalah orang yang bijak banyak apa sebagainya, sebenarnya kamu ni tak penting pun di sisi Allah. Ini sebagai satu tamparan kepada kita semua lah, ya. Kalau rasanya macam solat pun rasa macam liat sangat kan, ataupun rasa macam Quran ni tengoklah keadaannya. Betul. Kalau kamu tak nak ikut cakap pada Allah SWT, ingat engkau berharga sangat ke? Hebat sangat ke? Lebih kurang begitu ya. Allah menyatakan wa madzalika 'alallahi bi'aziz, ya. Perkara ini tak susah bagi Allah SWT. Nak buat orang baru, nak matikan, bangun orang yang lebih committed pada al-Quran, kepada solat, ini mudah bagi Allah SWT, ya. Jadi di sini sebagai satu pelajaran kepada kita semua, agar kita selalu mencari izzah kita. Itu yang kita belajar sebelum ini pada ayat yang ke-10, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Nak cari kemuliaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara yang kita belajar pada hari minggu lepas, ya, iaitu kalimah yang baik Ustaz ya, la ilaha illallah, nasihat, cakap benda yang baik, dan juga amal soleh. Itu yang akan naikkan kita. Kalau dua perkara ini kita tidak jadikan agenda dalam keluarga masyarakat, kita sibuk dia bekerja sampai terlupa bahagian kalimat thayyib dan juga wa amal soleh ini, kita akhirnya jadi orang yang hina Ustaz ya. Jadi di situlah tanggungjawab kita, memahami konsep tanggungjawab pada diri masing-masing. Inilah Allah jelaskan pada ayat 18, satu ayat yang panjang. Betul. Tapi kita cuba nak baca sama-sama agar kita dapat jawapan. Satu, bertanggungjawab. Betul. Kadang-kadang ada orang baca Quran Ustaz ya, dia terkesan dengan Quran. Ada orang yang dia dengar tazkirah ke, program ke, apa ke, apa aku kisah. Apa rahsia boleh jadi degil ataupun jadi amat positif kepada Al-Quran. Ayat 18 kita baca bersama. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah, kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-18, panjang ayat ni. Kita cuba baca sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang diutarakan oleh Ustaz Fazrul tadi, kan, kenapa jadi susah ataupun kenapa jadi senang. Formula dia, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-18.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dalam ayat yang ke-18 ini ada formula tanggungjawab. Yang pertama, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya masing-masing kita tanggung sendiri, Ustaz ya. Suami tanggung, isteri tanggung, anak tanggung. Tak ada pula suami tanggung dosa isteri, isteri tanggung dosa suami, tak ada. Kecuali apabila suami kata sila jangan pakai tutup tudung contohnya, jangan tutup aurat. Jadi dia mempengaruhi dan dia memberikan idea-idea yang salah, maka itu akan menyebabkan dia menanggunglah apa yang dia ceramah salah itu ya. Tetapi kalau dia dah ingatkan agar buat yang terbaik, solat, maka masing-masing menanggung dosa ataupun beban masing-masing. Yang pertama. Yang kedua ialah Allah menyatakan wa in tad'u muthqalatun ila hamliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Kita pergi ke airport Ustaz ya, lapangan terbang, mak ayah kita turun dengan beg yang berat tu, kita sebagai anak mesti nak angkat ya, tolong mak ayah kita. Sampai di akhirat nanti segala beban mak ayah, atuk, nenek apa sebagainya, seorang pun tak boleh Allah pikul. Dosa masing-masing, segala beban masing-masing. Yang boleh kita tolong kat sini ya, tapi sampai di sana masing-masing bertanggungjawab. Ini realitinya. Jadi untuk kita bertanggungjawab ini, kalau katakan tadi kita melihat macam mana ada orang yang bila diberi tazkirah dia terkesan, dia berubah. Tetapi ada orang yang didengar banyak kali macam mana pun degil ya amat istilahnya. Yang pertama kerana dalam dirinya itu ada perasaan apa? Takut kepada Tuhan ketika bersendirian dan takut pada Tuhan dengan kesan-kesan al-ghaib, siksaan yang tak nampak sekarang, tapi dia dah mula takut. Itu kalau ada sikap tersebut, orang ini memang terkesan dengan sebarang nadhir ataupun peringatan. Yang pertama. Yang kedua ialah wa aqamus solah. Kalau kita jaga anak kita jaga solat dia, insya-Allah dia akan sentiasa terkesan dalam apa sahaja peringatan walaupun dia tak ada mak ayah di sekitar dia. Sebabnya peranan ibu ayah adalah untuk pastikan anak sentiasa jaga takut pada Tuhan ketika bersendirian ya, abah tak tengok pun Allah tengok. Itu perlu dididik tauhid itu. Yang keduanya cek amalan solat dia. Dapat dua perkara ini formula yang terbaik ya untuk memastikan bahawa diri kita, anak kita, keluarga kita tazkiyah ya, pembersihan itu berlaku. Maka Allah kata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ini akan memberi kesan kepada diri untuk terus bersih sehingga bertemu Allah menuju ke syurga. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita ingin sama-sama daripada halaman 436, hargai dan ambil pelajaran daripada air tawar, air masin. Setiap kali makan tu ambil pelajaran, insya-Allah bersyukur. Yang pertama ya. Yang kedua selalu bermunajat dan memohon daripada Allah kerana manusia ini fakir. Dan yang ketiganya sentiasa menyucikan diri kerana manfaatnya pada diri amat besar. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah agar diampuni dosa-dosa kami, agar diampuni dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyaknya nikmat kurniaan-Mu buat kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur akan banyaknya nikmat kurniaan-Mu buat kami ya Allah, bukan menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang kufur akan nikmat kurniaan-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbarallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk terus sama-sama kita bersama Al-Quran, terus menyebarkan Al-Quran dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk kita sama-sama ya tuan-tuan menyumbang dan sama-sama kita gerakkan nur Al-Quran ini, kerana inilah cara untuk kita membina rasa yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus solah. Dua formula agar di mana jua anak keluarga kita terkesan selalu bersihkan diri menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok terus Ustaz ya. Kita menyambung halaman baru My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.